Selamat pagi, selamat datang ke Dongkak Arena. Skuad kebangsaan bermula dengan langkah kiri pada baki perlawanan kelayakan pusingan kedua Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 apabila tewas kepada Emirat Arab Bersatu UAE dengan keputusan 4-0. Prestasi kurang memberangsangkan terutamanya di bahagian serangan menjadi salah satu punca mengapa Harimau Melaya gagal untuk menyaingi UAE sekaligus tewas pada perlawanan yang berlangsung Jumaat lalu. Di jentera serangan, Tan Cheng Ho menurunkan Safawi Rashid, Guilherme De Paula dan Muhammad Sumareh dalam kesebelasan utama bagi menggempur pertahanan lawan. Namun begitu, ketiga-tiga pemain itu gagal beraksi dengan baik di mana tiada sebarang percubaan berbahaya yang dilakukan selain mensia-siakan peluang yang dimiliki untuk menghasilkan jaringan. Pada separuh masa kedua, Cheng Ho memasukkan Syafiq Ahmad dan Luqman Hakim bagi memberi lebih tekanan kepada barisan pertahanan UAE. Langkah tersebut dilihat membuahkan hasil apabila Syafiq berjaya membuat percubaan selain memberi tekanan kepada pertahanan lawan ketika mereka memegang bola. Pada aksi seterusnya menentang Vietnam, kelibat Syafiq dan juga Luqman serta seorang lagi pemain Arif Aiman boleh dipertimbangkan bagi mengisi jentera serangan pasukan negara. Kepantasan yang dimiliki oleh Luqman Hakim dan Arif Aiman ditambah dengan ketajaman Syafiq dilihat mampu untuk menghadirkan ancaman ke kubu pertahanan Vietnam. Ketika ini, tiga pasukan iaitu Malaysia, UAE dan Thailand berkongsi 9 mata dan kemenangan menjadi sasaran seterusnya bagi melayakkan diri ke pusingan ketiga kelayakan. Dalam perlawanan yang berlangsung pada Jumaat, kita dapat melihat kelemahan taktikal Malaysia ketika berdepan UAE. Malaysia tunduk 4-0 di tangan UAE di mana Harimau Melaya jelas sekali terdapat beberapa kepincangan yang membuatkan kita tidak mampu untuk bersaing. Kelemahan pertama ialah di mana kedua-dua pemain di bahagian sayap dilihat gagal memberikan impak. Safawi dan Sumareh tampak terus tercari-cari rentak dan impak seperti yang pernah mereka jelmakan sebelum ini. Dalam perlawanan tersebut, kedua-dua pemain itu telah beberapa kali bertukar posisi untuk mencari output terbaik. Namun output yang dicari tak kunjung tiba. Paling menyedihkan, Sumareh gagal mencipta sebarang percubaan ke arah pintu gol UAE maupun melakukan hantaran lintang kepada rakan sepasukan. Malaysia dilihat terlalu bergantung kepada dua pemain itu sebelum ini untuk menjemakan sesuatu. Jelas Safawi ada isu dengan keyakinan dirinya yang perlu dicari semula dan dibangkitkan. Sumareh pula dilihat beraksi dalam tempo yang sangat hambar dalam perlawanan tersebut dan tampak kurang berkeinginan berbanding sebelum ini. Kelemahan kedua pula tentang binaan serangan yang tidak jelas. Sistem binaan serangan Malaysia sangat teruk. Syamir maupun Azam Aziz gagal membekalkan platform untuk menyokong binaan serangan dari bawah. Kesannya banyak kali Farizal terpaksa untuk melakukan sepakan gol terus ke atas. Tetapi itu hanya mengundang ancaman segera datang ke kawasan Malaysia kerana pemain-pemain pasukan UAE memiliki kelebihan fizikal yang baik. Pivot yang rosak serta bahagian tengah tiga serangkai yang gagal membentuk unit di tengah. Liridon Azam kerap kali bergerak sendiri tanpa ada kombinasi permainan. Kesannya Malaysia kerap melakukan hantaran bypass sehinggakan satu ketika barisan kejurulatihan menunjukkan reaksi kecewa mereka. Kelemahan yang ketiga pula kita dapat melihat bagaimana kemalasan dan ketumpulan De Paula. Isu yang paling menjadi perhatian adalah kemalasan De Paula. Dia adalah pemain paling atas dan sebelum ini kita biasa melihat sistem Tan Cheng Ho di mana penyerang utama adalah pemain pertama yang akan melakukan pressing. Malang sekali De Paula sangat tidak peduli akan isu pressing. Dia dilihat lebih selesa berjalan-jalan dengan walking pace. Seterusnya, dia juga gagal mencipta sebarang percubaan tepat dalam perlawanan tersebut. Dia hanya melakukan satu percubaan sepanjang tempoh 90 minit dalam aksi yang berlangsung di Stadium Zaville tersebut. Kemasukan Syafiq Ahmad lebih kepada menjadi pengajar kepada De Paula tentang cara bermain dalam sistem Malaysia, di mana dia perlu untuk melakukan pressing yang pertama untuk mencipta pressing daripada garisan kedua.
Walaupun ada beberapa peluang dicipta, namun ianya dilihat tidak mencukupi. Kelemahan keempat ialah pressing. Sebelum ini Malaysia di bawah Tan Cheng Ho, kita sering melihat bagaimana pressing dilakukan dengan semangat dan intensiti. Malang sekali dalam perlawanan tersebut, pressing daripada Malaysia sangat lemah, menyebabkan terlalu banyak ruang diberikan kepada UAE. Gol pertama UAE adalah berpunca daripada hantaran yang dilakukan dalam keadaan pemain-pemain UAE sangat selesa untuk mencari rakan sepasukan. Seterusnya, setiap kali pressing line dilepasi lawan, pemain-pemain Malaysia lambat bertindak dan saling menunggu pemain lain untuk melakukan sesuatu. Kelemahan terakhir yang dapat dilihat ialah mengekang counter attacking dari pihak lawan. Malaysia bergelut untuk mengekang serangan balas lawan, lebih kepada kurangnya perlindungan daripada pemain tengah. Beberapa kali juga garisan tinggi dilepasi dan ianya telah memberikan habuan lumayan kepada pasukan lawan. Malaysia jelas sekali memiliki banyak isu dengan permainan secara unit dan juga ketumpulan di jentera serangan. Postmortem yang menyeluruh pastinya akan dibuat oleh kamp kejurulatihan Malaysia selepas perlawanan ini. Walau bagaimanapun, beberapa perkara positif termasuklah aksi cemerlang Farizal Marlias yang membuktikan dia masih berhak untuk bergelar penjaga gol nombor 1 Harimau Melaya. Dion Kus juga turut beraksi dengan cukup baik walaupun dia baru tiba beberapa hari dan terus dimasukkan dalam kesebelasan utama. Akhir kata buat pasukan Harimau Melaya, kita belum kalah, kita hanya ada kemenangan ataupun belajar. Dan dalam kamus kita hanya ada kemenangan dan pelajaran. Harimau yang cedera dalam pertempuran itu lebih bahaya daripada harimau yang tidak pernah merasa kecederaan. Jadi ayo Harimau Melaya, bangun dan terus pertahankan maruah kita. Kepada penyokong-penyokong setia Harimau Melaya, teruskan menyokong Harimau Melaya. Ini pasukan kita, kebanggaan kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.